Hai. Hai, Assalamualaikum. Tunggu lagi kita dalam video kali ni. Sekejap. Macam tak kena. Oh ya, kita kan dalam masih mood raya. Sekejap saya tukar baju. Baru mood raya. Okey, kita start balik. Hai, Assalamualaikum. Macam biasa, nama saya Muhammad Irfan. Tapi boleh panggil Irfan. Okey guys, sebelum saya pergi lebih lanjut, saya nak tanya sikit, korang dah subscribe belum YouTube channel saya? Kalau belum, subscribe sekarang. Dalam video kali ni saya nak bercerita ataupun saya nak berkongsi dengan korang semua tentang satu topik. Seperti mana korang nampak kat sebelah saya ni, saya nak cerita tentang brand. Abaikan bunyi merchant tu kan. Brand ataupun bahasa Melayu dia jenama. Sebelum saya pergi lebih dalam tentang topik ni, kita kena tahu dulu apa maksud jenama ni. Jenama ni adalah nama, istilah, reka bentuk, simbol, design ataupun ciri-ciri lain yang membezakan satu-satu organisasinya ataupun produk daripada saingan dia ataupun daripada kompetitor dia. Dan jenama ni selalu digunakan dalam perniagaan, pemasaran dan juga periklanan. Menurut Jeff Bezos, CEO ataupun pengasas kepada Amazon, orang yang paling kaya di dunia, orang nombor satu terkaya di dunia, menurut dia tentang jenama ni adalah apa yang orang katakan tentang diri anda apabila anda tidak berada di tempat tu. Korang dah faham kan maksud jenama? Okey, kita pergi ke seterusnya, iaitu jenis-jenis jenama ataupun type of brands. Okay, jenama ni ada banyak. Okay, tapi saya listkan beberapa saja dan saya tak hafal. So, saya dah tulis. So, saya refer je lah. Okay? Yang pertama adalah jenama pengeluar. Apa tu jenama pengeluar? Jenama pengeluar ni adalah jenama yang boleh dimiliki oleh pengeluar ataupun penghilang. Contoh jenama adalah National, JVC, Kodak, Gillette, Zaitun dan sebagainya. Jenama pengeluar ni lebih dikenali ramai dan dipercayai oleh pengguna kerana kualitinya. Jenama pengeluar juga mudah dikenal pasti dan pihak pengeluar selalunya mengeluarkan berbagai produk alternatif menggunakan jenamanya. Harganya pula dikatakan paling tinggi berbanding dengan jenama-jenama lain. Di antara kebaikan menggunakan jenama pengeluar ni adalah pengeluar mempunyai lebih kawalan ke atas saluran pengedarannya. Mereka banyak membelanjakan wang untuk mempromosi jenama di mana pengiklanan lazimnya dibuat secara bersama dengan wakil-wakil penjual. Dan fokus utama promosi jenama pengeluar adalah untuk menarik dan mengekalkan pengguna yang setia dengan sesuatu jenama, di samping mengawal usaha pemasaran untuk jenama tersebut. Jenama pengeluar ni macam ni. Contoh, kalau kita sebut pasal Kodak kan, sekarang ni mungkin tak ada kot. Dulu Kodak ni dulu memang top lah. Okay, kalau kita sebut Kodak, apa yang terlintas kat fikiran? Kamera, betul tak? And so dia memonopoli ataupun dia kontrol kamera dekat dunia, betul tak? Dulu Canon, Nikon semua tak ada lagi. Kontrol dulu Kodak kan. Saya ingat lagi dulu masa kecil-kecil guna kamera Kodak yang krek nak ambil gambar tu je kan. So dia memonopoli tentang produk, tentang kamera. Contoh yang kedua, Gillette ni kalau kita tahu shaver, betul tak? Gillette ni dikontrol shaver ataupun memonopoli shaver lah. Macam-macam jenis shaver dia keluar, daripada shaver biasa, shaver yang elektrik dan sebagainya. Itu Gillette. Itu maksud dia jenama pengeluar. Dia khas mengeluarkan produk-produk tu sahaja dan seumpama dengannya. Faham? Okey, yang kedua, jenama pengedar ataupun jenama persendirian. Okey, jenama pengedar ataupun persendirian ni adalah jenama peruncit ataupun pemborong. Senang kata lah, sebagai contoh ARO, jenama untuk makro, Besta dan sewaktu dengannya. Jenama ni selalunya berharga lebih murah dan lebih menarik untuk golongan pengguna yang lebih mementingkan harga yang rendah. Dan kebanyakan produk jenama pengedar ni mempunyai kualiti yang lebih kurang sama dengan jenama pengeluar tadi. Tetapi aspek pembungkusannya tidak begitu dipentingkan. Dia macam kurang menarik lah berbanding dengan jenama tadi. Jenama pengeluar tadi. Jenama pengedar ni
dibuat mengikut spesifikasi pengedar dan pilihan barangannya terhad. Bagi jenama Aro, hanya pembeli yang berkunjung ke makro sahaja boleh mendapatkan jenama ni. Ini bermakna tidak semua pengguna tahu tentang jenama Aro ni kalau mereka tidak pergi ke makro ataupun di mana kedai yang menjual jenama tersebut. Senang kata, kita ambil contoh Tesco, sebab makro ni mungkin korang tak familiar dah kan. Sebagai contoh Tesco. Tesco ni adalah salah satu jenama pengedar ataupun jenama persendirian. Okey, di mana? Okey, contoh kalau korang nak dapatkan produk Tesco, korang mesti kena pergi ke Tesco saja, betul tak? Korang tak boleh dapatkan produk Tesco tu kat kedai runcit ataupun tempat lain. Maksud dia, Tesco ni hanya mengeluarkan produk jenama Tesco tu dekat tempat dia sahaja. So korang kalau nak dapatkan produk Tesco, kena pergi kat situ. Faham? Okey, yang ketiga, jenama keluarga. Ni bukan jenama macam jenama Pak Mail family, bukan. Ni jenama keluarga. Okey, apa jenama keluarga ni? Apa maksud dia? Sekiranya syarikat menggunakan jenama yang sama bagi dua atau lebih produknya, ia lebih dikenali sebagai jenama keluarga. Maggi, dia ada mi, sos cili, sos tomato dan sebagainya. IBM, komputer, software. Ini mesti korang pernah dengar jenama ni. Sony, di mana dia ada mengeluarkan radio, TV, peti sejuk, speaker, banyak lagi produk-produk ada Sony kan. Jenama keluarga ni dikatakan berkesan digunakan oleh syarikat yang mengkhususkan pengeluaran produknya. Syarikat yang inginkan imej yang sama dengan mempromosikan nama yang sama secara berterusan akan menggunakan jenama keluarga. Faham tak jenama keluarga ni? Jenama keluarga ni lebih kurang dengan jenama sebelum ni. Jenama pengeluar, jenama pengedar ataupun jenama persendirian. Dia lebih kurang sama, tetapi beza dia, okey, contoh kalau jenama pengeluar tadi, sebagai contoh Kodak kan. Okey, kalau Kodak dia hanya mengkhususkan produk tu je. Kalau kamera berkaitan dengan kamera sahaja. Tapi jenama keluarga ni dia buat ataupun dia mengeluarkan produk yang berbagai jenis. Sebagai contoh Sony paling senang, sebab sekarang ni Sony, sebab saya peminat Sony, okey, Sony ni kalau dulu kita sebut Sony, kita tahu PS4 sahaja ataupun TV, betul tak kan? Tapi sekarang ni Sony terlampau banyak produk yang kalau kita sebut apa yang berkaitan dengan elektrik ataupun elektronik, semua Sony ada kan? Sony, kalau sebut speaker, Sony ada. Kalau sebut pasal headphone, Sony ada. Untuk pengetahuan korang, kalau saya kalau headphone ni saya suka Sony. Sebab apa? Dia punya audio tu memang sedap lah Sony ni. So Sony sponsor saya Kalau kita sebut TV, kita sebut apa? Peti sejuk pun ada. So dia tak ada berkaitan dengan TV sejuk dengan PS4, tak ada kaitan. Kalau jenama pengedar tadi, yang awal-awal tadi, dia hanya mengkhususkan satu jenis produk. Faham tak jenama keluarga ni? Cukuplah saya bagi 3 jenis jenama dahulu untuk sekarang, iaitu jenama pengeluar, jenama pengedar ataupun persendirian, dan jenama keluarga. Saya dah cerita ataupun saya dah share tentang apa tu maksud jenama dan juga beberapa jenis jenama. Mesti korang nak tahu apa kepentingan jenama ni. Jenama ni bukan sahaja berguna untuk syarikat yang besar, tapi juga berguna untuk syarikat yang kecil, syarikat yang baru nak up. Sebab jenama ni dapat meningkatkan kepercayaan pelanggan terhadap produk ataupun perkhidmatan yang disediakan oleh syarikat tersebut. Dan jenama ni juga dapat menambah nilai produk ataupun perkhidmatan tu. Penting tak penting jenama ni? Jenama ni ibarat IC ataupun orang kata surat beranak tentang syarikat tersebut. Sebagai contoh, kalau kita manusia, kita ada nama, betul tak? Macam saya, nama saya Muhammad Irfan. Okey, kalau sebut tentang diri saya Muhammad Irfan, apa yang korang boleh describe tentang diri saya? Mesti bermacam-macam kan tentang diri saya. Ada yang bagus, ada yang tidak, betul tak? Korang tak akan describe diri saya dengan orang lain. Takkanlah describe diri saya Irfan tapi describe tentang Ismail sebagai contoh. Mesti korang describe diri saya je, betul tak? Sekarang mesti korang nak tahu pula kan, macam mana nak tingkatkan jenama ataupun macam mana aku nak brandingkan syarikat aku ni. Lagi sekali saya refer iPad saya sebab saya tak hafal. Dekat sini ada beberapa tips ataupun ada beberapa cara macam mana kita nak tingkatkan jenama kita ataupun macam mana kita nak brandingkan syarikat kita. Yang pertama,
tingkatkan pengiktirafan. Salah satu komponen yang penting dalam jenama adalah logo. Logo ni adalah muka syarikat. Reka bentuk logo sangat penting kerana digunakan untuk setiap surat menyurat dalam periklanan. Macam saya kata tadi, kepentingan logo dia ibarat IC, betul tak? So kalau IC ataupun nama kita, mesti kita nak nama yang sedap-sedap. Lagi kalau nama sekarang macam-macam, Alex, Daniel, cari apa panjang gila, betul. Logo syarikat kita melambangkan syarikat tersebut. Sebab tu kita perlu letakkan masa dan usaha yang lebih untuk cipta logo yang tidak mudah dilupakan. Logo boleh memberikan kesan yang diinginkan oleh kita apabila orang melihatnya. Mereka serta-merta berfikir dan merasa apa yang kita mahukan. Mereka berfikir dan merasa. Sebagai contoh, kalau nampak huruf M, apa yang terlintas kat fikiran korang? MACD, betul tak? Nampak huruf M dia macam-macam boleh jadi, tapi dia sebabkan logo tu kita terus fikir MACD. Contoh yang lain, kalau kita nampak huruf KFC, apa yang terlintas? Huruf sahaja kan? Mesti kita terfikir Kentucky Fried Chicken, betul tak? Padahal KFC ni ada banyak, ada Kelantan Fried Chicken, ada Camel Fried Chicken, banyak lagi. Tapi kita teringat bila kita nampak je huruf KFC, terus terbayang KFC, Kentucky Fried Chicken tu, betul tak? Tu nampak tak dia punya kuasa logo tu sahaja. Logo ni antara kata elemen yang sangat penting dalam jenama kita untuk meningkatkan jenama syarikat. Yang kedua, cara untuk macam mana kita nak tingkatkan branding syarikat kita ataupun macam mana kita nak tingkatkan jenama syarikat kita adalah dengan membina kepercayaan pengguna. Okey, saya baca kat sini. Penampilan profesional dapat membina kredibiliti dan kepercayaan, sama seperti reaksi yang beremosi dapat mempengaruhi kepercayaan. Banyak syarikat mencari cara yang unik untuk memupuk emosi dengan pengguna. Ini kerana hubungan emosi adalah kunci jenama yang berjaya. Okey, sebagai contoh kuku. Bukan kuku jari ni. Ni kuku yang penapis air ataupun penapis udara. Kenapa bila kita sebut kuku, kenapa kita selesa ataupun kita okey dengan jenama kuku ni? Kenapa kita okey dengan produk-produk yang kuku sediakan? Macam saya secara peribadi, saya suka ataupun saya selesa dengan layanan yang disediakan oleh staf-staf kuku ni. Customer service dia okey berbanding jenama-jenama lain. Sebab tu salah satu kata branding ataupun salah satu cara untuk kita tingkatkan jenama syarikat kita adalah dengan membina kepercayaan pelanggan. Cara yang ketiga, macam mana kita nak tingkatkan jenama kita, macam mana kita nak brandingkan syarikat kita adalah dengan menyokong pemasaran. Okay, saya baca kat sini. Pemasaran adalah komponen penting dalam jenama kita. Medium dan saluran yang dipilih dan juga demografi yang disasarkan untuk iklan dapat membina jenama kita. Jika terlalu sempit tumpuan yang iklan berikan, syarikat akan hilang upaya untuk berkembang ke pasaran baru. Terlalu luas fokus akan membuatkan syarikat gagal memberi kesan kepada pelanggan. Sebagai contoh, Apple mengiklankan mengenai gambar yang terhasil oleh iPhone di billboard yang fokus kepada fungsi kamera sahaja. Kita boleh sampaikan mesej melalui jenama yang direka dengan baik tanpa pengiklanan yang mahal. Pengiklanan dapat membantu mencipta kenangan, memori dan kesan emosi kepada pelanggan. Jika pelanggan yang berpotensi dapat kenal jenama kita dengan pantas, kita lebih cenderung untuk diingati. Logo kita harus dimasukkan dalam semua komunikasi kita. Faham? Macam contoh saya baca tadi, syarikat Apple ataupun jenama Apple tu sendiri. Okay, kalau kita lalu tepi jalan, kita akan nampak billboard. Contoh kalau billboard Apple, selalunya Apple ni dia akan promosikan tentang iPhone tu je. Kalau kita perasan, kalau kita perhatikan, kalau tentang iklan iPhone tu, dia Apple hanya fokuskan tentang kecantikan ataupun powernya kamera dia, betul tak? Walaupun kita tahu padahal iPhone ni ada banyak lagi kelebihan dia. Macam kenapa saya memilih iPhone? Sebab prosesor dia di samping kamera dia yang lawa dan banyak lagi fungsi-fungsi dia yang lebih menarik, betul tak? Tapi kenapa iPhone dia fokuskan tentang kamera tu sahaja? Kat situ dia dapat kata apa, jimatkan kos. Dia tak adalah perlu nak cerita semua. Dan juga sebab tu cara untuk kita branding ataupun kita nak tingkatkan jenama syarikat kita ataupun jenama kita adalah melalui pemasaran. Tapi ingat, pemasaran pun kena melalui cara yang betul. Kena belajar lah.
Alhamdulillah, korang dah tahu banyak benda dah. Betul. Korang dah tahu dah apa maksud jenama. Korang dah tahu dah jenis-jenis jenama. Dan korang dah tahu dah apa kepentingan jenama. Apa pentingnya jenama ni dalam sesebuah syarikat. Dan juga korang dah tahu dah macam mana nak branding ataupun macam mana nak tingkatkan jenama ni. Betul tak? Okay, saya nak bagi bonus sharing lah, iaitu berkenaan pasal produk versus jenama. Mana satu korang nak fokuskan? Produk ataupun jenama? Okay, kalau produk tu sampai tahap tepu, habis dah. Betul tak? Tapi kalau jenama ni dia tak ada tahap tepu tu ataupun tak ada expired date, keluarlah banyak mana pun produk atas jenama tu tetap laku. Betul tak? Sebagai contoh, lately baru-baru ni ataupun boba tea. Betul tak? Boba tea ni tiba-tiba prak, macam mana tak boleh naik, padahal sebelum ni ada je tempat-tempat lain kan yang pernah dah buat boba tea. Tapi kenapa tiba-tiba baru-baru ni boba tea naik gila-gila. Betul tak? Sampai kan banyak kata apa jenama-jenama baru yang tiba fokuskan kepada boba tea sahaja. Sebagai contoh, kita ada Zin Futang, kita ada apa DLE dan sebagainya. Betul tak? Tapi bila sekarang ni dah habis, dah senyap dah. Lagi PKP ni kan, senyap habis. Lepas tu apa jadi dengan boba tea? Hilang. Tapi kalau korang perasan, Tea Life sebelum ni kita tahu Tea Life dia ada buat macam-macam jenis air kan. Tapi tiba masa boba tea naik, Tea Life pun ada buat boba tea. Betul tak? Tapi bila boba tea tak ada, ataupun boba tea dah produk boba tea tu dah sampai tahap tepu, adakah Tea Life tutup? Tak. Daripada dia still ada produk-produk lain yang Tea Life keluarkan. Betul. Sebab tu pentingnya jenama. Dia tak bergantung kepada produk kan. Kalau produk tu, kalau Tea Life sebagai contoh, Tea Life bergantung kepada boba tea, produk boba tea saja. Kalau boba tea produk tu habis lah. Betul tak? Sebab apa, produk ni orang kata dia berpusing-pusing kan. Dia ikut zaman, orang kata peredaran zaman. Okey, lagi satu, jenama ni lagi power, jenama lagi mudah nak jual kan. Bagi contoh KFC, jenama tu dah kau gila kot kan. So dia buatlah apa-apa pun produk, semua orang beli. Betul tak? Yang sekarang ni, yang masa bulan puasa baru-baru ni, keluarkan apa, KFC keluarkan nasi atuk kan, padahal nasi biasa dengan kari je kan. Padahal kita tahu KFC ni dia punya apa tu, signature adalah Kentucky tu, ayam tu sendiri. Betul tak? Tapi bila dia keluarkan produk-produk yang pelik-pelik kan, orang beli je. Sebab apa? Sebab dia keluarkan produk atas jenama tu. Sebab tu bila jenama top, keluarlah produk apa pun atas jenama tu, senang je nak jual. Korang dah nampak dah perbezaan jenama dengan produk. So korang pilih lah, korang nak jual jenama ke nak jual produk. Okay, tips daripada saya Okay, mungkin korang tak tahu nak mula daripada mana. Aku nak mula daripada mana? Sana ke pening lah kan. Okay, ni tip daripada saya. Paling mudah korang dengan jenamakan diri korang, ataupun kata personal branding. Dan yang paling mudah nak personal branding, nak kata apa, nak jenamakan diri korang ni melalui Facebook. Apa Facebook? Sebab saya yakin semua orang ada Facebook. Dekat situ semua orang guna Facebook. Kat situ bila korang share tentang diri korang, semua orang tahu. Salah satu cara bagus untuk tingkatkan jenama juga adalah melalui Facebook. Ini saja video kita kali ini. Semoga bermanfaat video kali ini. InsyaAllah jika ada rezeki kita jumpa lagi video-video akan datang. Dan jangan lupa, siapa yang belum subscribe YouTube saya, subscribe sekarang. Dan juga siapa yang belum follow Insta saya, follow juga sekarang. Dan jangan lupa add saya dekat Facebook. InsyaAllah. Assalamualaikum. Bye.